Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Kami dari kumpulan 6 akan membincangkan tentang maksud teori sastra, ciri-ciri sebuah teori dan kepentingan teori. Pengenalan teori. Secara umumnya, teori-teori moden kesusastraan dari Barat sudah memasuki kesusastraan Melayu di Malaysia sejak awal tahun 1950-an. Kehadiran ini agak kemudian berbanding dengan perkembangan kritikan yang bermula lebih awal daripadanya, iaitu sekitar tahun 1930 dan 1940-an. Hal ini demikian kerana kritikan sastra yang timbul dan tahap awal ini berlaku secara kecil-kecilan dan tidak memiliki nilai yang tinggi. Dalam tahun 1960-an hingga 1980-an, teori-teori sastra Barat mula bertapak dan menjadi sebahagian daripada keluarga sastra Melayu. Ramai pula dalam kalangan para penulis, pengkritik dan pembicara sastra Melayu yang mampu menguasai dan menjadi penganutnya. Teori-teori ini dipraktik dan disebarkan dalam kalangan ceritakawan muda generasi terkemudian, sama ada melalui kuliah, bengkel atau tulisan kritikan mereka. Hampir 30 tahun teori-teori kesusastraan Barat menghegemoni kesusastraan Melayu, khususnya dalam bidang teori dan kritikan. Baharulah para sarjana Melayu Islam menyedari terdapat banyak kelemahan teori-teori berkenaan. Shin Awan menjelaskan bahawa teori-teori kesusastraan Barat tidak lengkap, bersifat berat sebelah dan memberi perhatian kepada satu-satu aspek sahaja. 1998 pula melihat dominasi teori-teori Barat dalam kesusastraan Melayu sebagai sesuatu yang tidak wajar kerana teori-teori sastra Barat memancarkan konsep sastra Melayu yang tidak jati diri dan kurang seiring dengan konteks sosial budaya di negara ini. Keseluruhan untuk menggunakan pendekatan baru ini terus hidup dan berlanjutan. Mula kedengaran serantang yang menyeru agar kritikan sastra haruslah diterapkan dengan nilai-nilai keagamaan. Teori-teori kesusastraan Barat disifatkan oleh sarjana Melayu sebagai pincang, terbatas dan berat sebelah. Kepincangan ini tidak hanya diukur pada penilaian tekstual tetapi juga pada aspek-aspek lain yang berada di luar teks. Pada awal abad ke-20, ramai tokoh dan sarjana yang muncul dan terlibat dalam bidang teori dan kritikan sastra di Barat dengan pandangan dan sikap yang berbeza-beza terhadap teks. Aspek tekstual menjadi fokus para sarjana dalam era moden ini dan menolak aspek sejarah serta aspek-aspek di luar teks seperti pengarang, sistem sosial dan budaya. Teori-teori sastra Barat seperti kritikan baru, formalism, strukturalism merupakan teori-teori moden yang secara ekstrim menolak campur tangan aspek-aspek lain dalam teks. Teori formalism menyingkirkan sepenuhnya unsur-unsur yang tidak bersifat kesusastraan Melayu secara ketat dan bersistem. Berdasarkan skenario ini, teori-teori moden kesusastraan di Barat dapat dikatakan bergerak atas asas tekstual. Kini, teks menjadi runtunan teori-teori sastra untuk muncul dan berkembang. Tekstual bermakna menerima teks sebagai rujukan bagi mengeluarkan segala sifat dan fenomena sastra, kemudian menganalisis dan merumuskannya berdasarkan prinsip-prinsip yang ditentukan. Tekstual juga mengarah dan menentukan jalan susul kepada prinsip dan dasar pemikiran teoritis, manakala aspek-aspek lain seperti sejarah, biografi dan disiplin lain yang berada di luar teks dianggap sebagai tidak mempunyai sebarang pertalian sebab akibat dalam kesusastraan. Terdapat beberapa faktor yang mendorong para sarjana ini mengenakan sempadan yang ketat.
Antaranya adalah supaya dapat diwujudkan satu sains kesusastraan yang bebas dan mengkaji bahan kesusastraan yang khusus. Kedua, mereka tidak mahu kesusastraan menjadi mangsa kepada disiplin-disiplin ilmu lain yang ada di sekitarnya. Asas dalam konteks tajuk ini bermaksud sandaran pemikiran yang menjadi tempat teori sastra itu diasaskan pembinaannya. Modernisme telah menyaksikan penolakan terhadap Islam dalam bidang kesusastraan Melayu, sebagaimana modernisme yang meminggirkan ajaran moral dan mendatangkan kemusnahan hidup dalam masyarakat Eropah pada awal abad ke-20. Terdapat sebuah teori sahaja, iaitu teori Putika, sastra Melayu janaan Muhammad Haji Saleh, yang jelas menampakkan pembinaan teori berasaskan nilai-nilai Melayu sepenuhnya. Selain teori Putika sastra Melayu, teori pengkaedahan Melayu juga diambil nilai-nilai Melayu, iaitu kebijaksanaan. Nilai kebijaksanaan ini berpaksi pada 6 perkara, iaitu cakrawala, firasat, kesihatan manusia, mimpi dan gerak laku manusia, dan perumahan. Kehebatan manusia Melayu dalam semua lampangan hidup ini dibuktikan oleh Hashim Awam menerusi penelitiannya terhadap kitab Taj al-Muluk yang menghimpunkan segala rahsia ketinggian dan kebijaksanaan orang Melayu. Analisis deskriptif yang dibuat nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Melayu merupakan asas penting yang menunjangi pemikiran para penteori bagi membina kerangka teori. Daripada inti pemikiran dan kerangka teori yang dibina ini juga dapat dikesan kecenderungan penteori untuk memahamkan khalayak tentang makna kesusastraan dalam perspektif Melayu Islam berbanding perspektif Barat. Sekian sahaja dari saya pengenalan teori. Dan seterusnya, saya akan menerangkan tentang apa yang dimaksudkan dengan teori, kerana ianya merupakan objektif pertama yang berada di dalam kajian kami. Terdapat banyak definisi teori yang diberikan oleh para pengkaji, sama ada pengkaji di Barat maupun di Malaysia. Maksud teori menurut Kamus Dewan edisi keempat ialah pendapat yang bersifat pandangan yang tidak dapat dibuktikan dengan kukuhnya yang dikemukakan mengenai kehidupan pada masa prasejarah. Teori juga berasal dari perkataan Yunani iaitu theo yang membawa maksud pemandangan. Definisi ini membayangkan bahawa teori berasaskan kepada konsepsi seseorang yang kemudiannya mengemukakan dalam bentuk suatu pandangan. Beberapa orang pengkaji Melayu di Malaysia turut memberikan definisi teori, seperti contoh Ramli Isnin yang memperjelaskan teori adalah gagasan tentang definisi, konsep, prinsip, kriteria dan saranan yang memperjelaskan sesuatu objek. Teori juga merupakan suatu pendapat, suatu cara atau suatu aturan yang sistematik sifatnya yang dicetuskan oleh seseorang pemikir ataupun teori yang boleh digunakan oleh pencetus atau pengikutnya sama ada sezaman atau lebih, kemudian untuk melakukan sesuatu pengkajian atau penelitian dalam sesuatu bidang ilmu. Selain itu, Manastikana juga menyebutkan teori merupakan gagasan tentang definisi, konsep, prinsip, kriteria dan saranan yang menjelaskan sesuatu subjek. Perkara ini dapat dikesan dengan mengambil contoh dari teori-teori yang berkembang dalam era moden seperti formalism, structuralism dan new structuralism. Secara mudahnya, teori sastra boleh difahami sebagai tekaan, tanggapan atau spekulasi terhadap sesuatu fenomena. Di antara satu teori dengan teori yang lain tidak sama kerana fenomena yang ditanggapinya itu berbeza. Namun tiap-tiap teori itu saling berkaitan antara satu sama lain. Seperti contoh, teori revisionism, Hieroglyph dan teori archetypal kacang berkait rapat dengan teori psikolosis Sigmund Freud. Demikian juga berkaitan dengan teori psikolosis moden Jacques Lacan yang mempunyai berkaitan dengan teori psikolosis Freud.
Bila dikaji dengan lebih mendalam, teori kristalisme yang dihasilkan oleh Manastikana juga mempunyai hubung kait yang sangat rapat dengan teori psikolosis ini, yang khususnya teori revisionism yang dikemukakan oleh Harold Bloom. Tanggapan ini sebenarnya ditentukan akan menghasilkan andaian yang berbeza. Namun begitu, terdapat juga kewajaran untuk meletakkan keharusan yang tinggi kepada semua ahli sastra bahawa mengetahui dan memahami teori adalah satu keperluan yang tidak boleh dinafikan dalam kegiatan penyelidikan sastra. Meskipun tidak ada syarat yang menentukan setiap ahli sastra wajib mengetahui tentang teori sastra, namun syarat itu pasti menjadi keperluan yang sangat penting tatkala seorang itu berhajat untuk melakukan sesuatu tugasan yang melibatkan kritikan. Seterusnya adalah ciri-ciri sesebuah teori. Sangat wajar untuk kita ketahui ciri-ciri sesebuah teori untuk dijadikan sebagai kayu ukur untuk menentukan sesuatu gagasan itu dapat dikategorikan sebagai teori ataupun tidak. Ciri-ciri ini bukanlah mutlak dan khusus, namun berdasarkan inti teori dapat dirumuskan bahawa ciri-ciri teori dapat dibahagikan kepada 5, iaitu proses pembentukannya, gagasan idea atau saranan, deskripsi, pengujian dan pemurniannya. Yang pertama adalah proses pembentukannya. Pembentukan ataupun pembinaan sesebuah teori melibatkan 4 proses, iaitu pemerhatian, pentafsiran, memperhalusi dan penerangan. Pengkaji lazimnya melakukan pemerhatian terhadap fenomena-fenomena yang terdapat di dalam teks, pengarang maupun halayak. Idea awal akan tercetus daripada pemerhatian ini. Pengkaji akan merumuskan idea ini dengan adunan beberapa idea yang lain dan kemudiannya menjadi suatu gagasan idea. Idea ini kemudiannya disusun dengan baik dan ditafsirkan sebagai penjelasan kepada fenomena yang diperhatikan itu. Penafsiran awal akan diperhalusi dengan sokongan data dan bukti empirikal yang membantu membentuk satu generalisasi. Pada tahap ini, rangka teori sudah pun terbentuk dan mampu menerangkan atau menjawab segala permasalahan pengkaji terhadap fenomena yang diperhatikan. Yang kedua adalah gagasan idea atau saranan. Gagasan idea atau saranan ialah himpunan ataupun gugusan beberapa buah idea awal yang membina konsepsi penteori. Gagasan ini boleh diterangkan atau dideskripsikan secara kronologikal satu persatu dan mempunyai hubungan yang berkaitan antara idea pertama dengan idea berikutnya sehingga memperlihatkan kesatuan idea yang padu. Ketiga adalah deskripsi. Deskripsi bermaksud penteori dapat memperincikan hubungan-hubungan yang kelihatan berasaskan fenomena yang ditanggapi dengan idea yang dikonsepsikan secara sistematik dan beraturan. Yang keempat adalah pengujian. Teori ini akan menjadi lebih bermakna sekiranya melalui proses pengujian untuk memberi keabsahan dan legitimasinya. Dan yang terakhir adalah pemurniannya. Sebagaimana sifatnya sebagai sebuah teori, maka ia akan berhadapan dengan proses pemurnian baik oleh penteori itu sendiri ataupun oleh pihak lain. Akan merumuskan tentang kepentingan teori. Menurut Kierkegaard mengatakan bahawa kepentingan teori adalah sebagai satu himpunan konsep, takrifan dan definisi yang paling berkait yang memberikan gambaran secara sistematik tentang fenomena dengan memperincikan hubungan antara pemboleh ubah. Tujuan teori mengandungi beberapa konsep yang mempunyai kaitan sesama sendiri dan teori itu sendiri memberikan pengertian tentang cara sesuatu fenomena terjadi. Manakala, menurut Manastikana, menjelaskan teori penting kerana merupakan gagasan tentang definisi, konsep, prinsip, kriteria dan sarana yang menjelaskan sesuatu subjek. Dapat dirumuskan bahawa teori adalah penting sebagai gugusan idea atau konsep yang membentuk sesuatu tanggapan bagi memahami dan menjelaskan sesuatu fenomena berasaskan aturan yang sistematik. Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh di atas merupakan serba sedikit pengenalan dan pendedahan berkaitan dengan kepentingan teori. Secara mudahnya, teori bolehlah difahami sebagai tekaan, tanggapan atau spekulasi terhadap sesuatu fenomena, namun setiap teori berbeza-beza fenomena yang ditanggapinya, dan begitu juga dengan kepentingan teori yang berbeza bagi setiap teori khususnya dalam bidang ilmu. Kepentingan teori juga penting dalam diri setiap individu. Oleh itu, kepentingan teori sebenarnya adalah
untuk menyediakan huraian dan ramalan bagi menjawab sesuatu persoalan. Dengan huraian dan ramalan itu, para penteori berteori. Berteori bermaksud proses memberikan huraian dan ramalan yang tepat terhadap sesuatu fenomena yang timbul. Kenyataan atau idea yang tidak cuba menghuraikan atau meramalkan sesuatu fenomena dengan cara yang tidak berperaturan bukanlah dinamakan sebuah teori. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhannya, kajian ini merumuskan tentang maksud teori sastera, ciri-ciri sebuah teori serta kepentingan teori. Maksud teori ini mempunyai pelbagai pendapat daripada pandangan tokoh-tokoh yang terlibat. Melalui Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka menyatakan bahawa teori merupakan pendapat yang bersifat pandangan yang tidak dapat dibuktikan mengenai kehidupan pada masa prasejarah. Manakala definisi sastera pula merupakan karya bertulis atau lisan yang dihasilkan dalam bentuk prosa atau puisi oleh sesebuah peradaban atau masyarakat. Kesusasteraan atau sastera mengandungi nilai keindahan, kemanusiaan, falsafah dan sebagainya yang digarapkan melalui bahasa. Seterusnya, teori berasal daripada perkataan Yunani iaitu theory yang membawa maksud pemandangan. Definisi ini membayangkan bahawa teori berasaskan kepada konsepsi seseorang yang kemudiannya mengemukakan dalam bentuk suatu pandangan. Terdapat juga beberapa lagi pandangan daripada sarjana barat iaitu Mikabol, Henan, Kallinger yang menjelaskan konsep teori yang berbeza-beza. Oleh itu, jelas menunjukkan bahawa teori itu adalah ilmu sastera yang membicarakan tentang definisi, konsep, prinsip-prinsip serta sifat-sifat nilai dan norma yang dimilikinya. Selain itu, ciri-ciri sebuah teori. Ciri-ciri sesebuah teori amat penting untuk digunakan sebagai kayu ukur untuk menentukan bahawa sesuatu gagasan itu boleh dikategorikan sebagai teori atau tidak. Terdapat beberapa ciri-ciri teori yang memainkan peranan yang berbeza. Ciri teori yang pertama ialah pembentukan atau pembinaan sebuah teori yang melibatkan 4 proses iaitu pemerhatian, pentafsiran, memperhalusi dan penerangan. Seterusnya ialah ciri yang kedua iaitu gagasan atau idea, serta ciri yang ketiga pula ialah deskripsi yang bermaksud penteori yang dapat memperindikan hubungan-hubungan yang kelihatan berasaskan fenomena yang ditanggapi dengan idea yang dikonsepsikan secara sistematik. Di samping itu, ciri-ciri teori yang keempat dan yang kelima pula ialah pengujian dan pemurniaan. Sehubungan dengan itu, teori juga mempunyai kepentingannya iaitu untuk menyediakan ramalan bagi menjawab sesuatu persoalan. Hal ini demikian kerana dengan huraian dan ramalan tersebut, para penteori dapat berteori. Kepentingan teori juga amat penting dalam diri individu sebagai panduan dalam membuat keputusan dan mengambil sebarang tindakan. Teori juga penting dalam membantu seseorang untuk menjadi lebih cekap dan berkemampuan dalam menyesuaikan diri, serta teori juga penting untuk digunakan dalam akademik serta teori memainkan peranan penting dalam bidang sastera.